Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita akan sambung pengajian daripada kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Mudahan Allah ta'ala tingkatkan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi, As-Siddiqin, As-Syuhada dan As-Salihin. Kita sampai pada muka surat 428 kan? Operasi Abdullah bin Unais. Kita tengok situ tajuk bawah, Operasi Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, seorang pahlawan yang sangat hebat dan dikagumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak menjalankan misi-misi rahsia Nabi, mengintip ataupun menyerang hendak individu musuh. Dia adalah tugas antara orang yang penting. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dalam kisah ni dan dalam kisah ni disebutkan pada hari kelima bulan yang sama. Bulan apa ni? Safar ke? Jamadil Awal. Cek pin. Jamadil. Operasi lancar bulan Muharram ni. 4 Hijrah. Muharram, bulan Muharram. Bulan Muharram 4 Hijrah. Jadi bulan Muharram 4 Hijrah baru berlaku perang, selesai perang Uhud tahun lepas. Perang Uhud tahun 3 Hijrah, 2 Hijrah, 3 Hijrah, 2 Badar, 3 Uhud. Ni bulan tahun 4 awal tahun, tak sampai setahun mula ya. Laporan perisikan Madinah mendedahkan bahawa Khalid bin Sufyan Al-Hudali sedang mengumpul bala tenteranya untuk memerangi orang Islam. Jadi ini Sariyah. Operasi ni kita namakan dalam bahasa Arab Sariyah. Sariyah ni kumpulan kecil, peperangan kecil. Dia bukan rombongan besar. Mungkin pilih 10 orang, 3 orang, 4 orang serang. Itu dipanggil Sariyah. Jadi ini kumpulan Khalid ni sedang merancang, baru duk rancang nak serang, serancang-rancang nak kumpul, nak bincang, nak panggil-panggil orang mesyuarat. Jadi sampai dah maklumat tu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengutuskan Abdullah bin Unais untuk hancurkan dia, bunuh dia, Khalid Al-Hudali. Abdullah bin Unais pun meninggalkan Madinah tanpa diketahui khabar berita selama 18 hari lamanya. Yalah, zaman tak ada WhatsApp tuan ni. Mana nak tahu, WhatsApp boleh tahu saya sampai sini dah, kan? Sampai nak masuk tandas pun boleh buat update lagi. Sakit perut nak berak kan? Jadi tanpa diketahui khabar selama 18 hari. Pada hari Sabtu 7 hari sebelum tamat misi itu, bulan Muharram, penghujung Muharram, dia sampai ke Madinah membawa kepala Khalid yang telah dibunuh. Itu cara orang dulu. Kalau dia dah bunuh, dia akan pancung kepala, bawa kepala bungkus pergi tunjuk, kata dia dah bunuh. Kalau tidak, mana tahu orang bukti dia dah bunuh. Dia kata dah bunuh. Bunuh betul ke, tak bunuh lagi ke, tak silap orang ke. Jadi dah Nabi hantar suruh bunuh orang tu, dia kena tunjuk bukti bahawa dia dah telah bunuh orang tu. Cara dulu, pancung kepala, bawa kepala pulang beg, hantar ambil. Ya Rasulullah, ni dia, aku dah bunuh. Macam tu. Yang telah dibunuh, diletakkannya kepala itu di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi menghadiahkannya sebatang tongkat kepada dia. Hadiah kerana misinya berjaya, Nabi bagi tongkat Nabi.
Sambil berkata, inilah tanda antaraku dengan kamu pada hari kiamat nanti. Tanda, ikatan erat. Ini dah, orang kata apa, tiket besar syafaat Nabi dah dapat dah. Maka dia buat apa? Tiba saat kematiannya, dia berpesan supaya diletakkan tongkat itu bersama kain kafannya. Nak bawa sekali. Jadi tak salah, dia ambil berkat tabarruk, kita sebut dalam bahasa Arab, tabarruk dengan kesan barang Nabi. Siapa dia lagi? Dia seorang ke buat macam tu? Ramai para sahabat yang buat macam tu. Yang paling ramai tabarruk dengan rambut, sebab rambut banyak kan. Ketika Nabi cukur kepala di Mina, ketika buat kerja haji, cukur kepala, sahabat duk nanti nak sambar je, tunggu sambar je, nak sambar kan. Nabi tengok orang ni beria sangat, Nabi pegang, dah cukur belah kanan, pegang. Ni bagi pada sahabat seorang, tugas dia nak ambil edah semua. Edah semua, bagi semua nak ambil. Siapa yang nak? Berebut-rebut macam emas, barang emas tu. Berebut kan. Semua ambil, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Bila dapat tu dia kucuk, dapat cium rambut Nabi SAW depan mata Nabi. Kalaulah cium kesan-kesan macam tu, orang kata bid'ah, syirik, masuk neraka. Kenapa Nabi awal-awal lagi tak halang? Kenapa awal-awal lagi Nabi dah bagi? Depan Nabi dia orang cium itu, Nabi tak larang pun. Berarti benda tu dibolehkan. Kerana apa? Bila dapat hadiah, kita pun kadang-kadang orang bagi hadiah kan. Terima kasih, nak tunjuk menghargai hadiah. Lebih-lebih barang Nabi. Maka apa dia orang buat? Banyak berpesan-pesan, kalau aku mati tolong kapan sekali dengan rambut Nabi ni. Ada yang 3 helai, dia letak mata kanan satu, mata kiri satu helai, dan kat mulut satu, bungkus kapan. Ada lagi sahabat, yang tu ramailah yang kafan dengan rambut Nabi, supaya bila ada Nabi je kat badan dia orang, harapannya Allah takkan seksa lah. Takkan nak seksa sedang Nabi ada kat sini, walaupun selai rambut Nabi kan. Ada sahabat lain yang kafan dengan baju Nabi. Orang kaya pula tu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita kenal kekayaan dia. Dia bila tengok Nabi, satu ketika ada orang perempuan tukang jahit, hadiah baru, baju baru kat Nabi. Cantiklah baju baru kan. Nabi pun pakai, keluar jumpa sahabat, dia orang kagum, nampak handsome. Jadi Abdul Rahman bin Auf puji, ya Rasulullah, cantik sungguh baju engkau ni. Alangkah baik kalau aku dapat baju ni. Nak nanti kejap. Nabi masuk, tukar baju lama, ambil lipat-lipat, nak ambil engkau. Sahabat lain geram, engkau ambil baju Nabi baru pakai, itu yang paling cantik pun kau dah minta. Tak, dia kata aku minta bukan nak bergaya baju cantik, tapi aku nak ambil berkat daripada baju Nabi SAW. Nabi izinkan, sehingga dia wasiat, kalau aku mati tolong kapan dengan baju ni. Boleh kan? Maka betul-betul para sahabatnya, bila dia meninggal, sahabatnya mengkafankan dia dengan baju tersebut. Ini kafan dengan tongkat Nabi SAW. Ada yang ambil berkat macam-macam, berkat dengan air wuduk Nabi, ludahan Nabi, peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang jadikan minyak wangi dan sebagainya. Jadi benda tu tak jadi kesalahan. Kita ambil berkat. Katalah kalau barang Nabi tu masih ada, baju Nabi ke yang simpan di Topkapi tu kan, muzium Turki tu, kalau betul lah dia boleh dipegang-pegang, tapi mungkin tak boleh pegang lah, benda tu pegang hancur, dah 1000 tahun dia dah framekan, dah awet semua, bagi tak boleh sentuh. Kalau boleh sentuh, mungkin kita pun boleh letak kat muka kita, cium baju Nabi SAW, ambil berkat. Sahabat lain dia ambil berkat, dah dia tak ada rambut apa semua, orang lain yang ada rambut, dia nak bagi kulit Nabi tu pernah sentuh kulit dia, cukup dah. Dia cium perut Nabi, cium perut Nabi
Dia suruh Nabi buka baju dia, selak baju, dia cium, letak sini perut Nabi, letak pipi kanan, letak pipi kiri. Dia tanya pasal apa buat macam tu, supaya kesan Nabi tu pernah melekat di sini. Mudah-mudahan kalau aku mati, semoga aku tak kena azab. Tabarruk, ambil berkat. Abu Talha Al-Ansari dan sahabat yang lain telan darah Nabi, kan? Itu banyaklah kisah-kisah demikian. Okey. Jadi Abdullah bin Unais dengan peristiwa yang lain, mukjizat Nabi yang luar biasa yang berlaku kat dia. Abdullah bin Unais, dia bila dalam satu misi perang, dia pergi nak bunuh misi nak bunuh orang Yahudi yang dah merancang nak bunuh, nak perang. Nabi suruh pergi dalam 10 orang, berapa orang pergi. Jadi berlakulah pergelutan dia dengan kepala Yahudi tadi ni. Tengok orang Yahudi tu tebas dia dengan pedang sehingga terkoyak belakang dia, kena belakang tu, zoom, yalah kulit terkoyak, kan? Tapi dia tak matilah. Abdullah bin Unais sakit, lari pada Nabi, pergi jumpa Nabi. Nabi tengok terkoyak berdarah, Nabi ludah je tu. Ludah kena air liur Nabi kepada luka tadi, terus kering darah, dan daging tadi cantum jadi elok balik. Terus immediately dengan la tu juga terus sembuh. Itu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok operasi Ar-Raji'. Ar-Raji' ni nama tempat, nama satu perigi, Bi'rul Raji'. Nama satu perigi yang berada di satu perkampungan jauh daripada Madinah, iaitu di Rabi'. Rabi' ni di mana? Lebih kurang 200, dia tengah-tengah antara Madinah, Mekah. Lepas Madinah 200 km, nak pergi Mekah lagi 200 juga. Lebih kurang macam itulah. Di tengah-tengah Rabi' ni, jauh. Ini misi dia orang. Bulan Safar tahun yang sama, 4 Hijrah juga. Bulan Safar, Masya-Allah. Muharram, Safar, sebulan lepas itu. Jadi Nabi memang banyak misi. Dia hantar pasukan pergi sana, pasukan hantar sini. Satu kaum daripada Bani Adal dari Qarah. Adal dan Qarah nama satu kabilah lah, kampung, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa di kalangan mereka ada orang yang telah menganut Islam. Dia orang ni tak Islam, tapi dia kata orang kampung dia orang Islam dah, ada orang Islam dah. Jadi orang kampung ni perlu pendakwah Islam pergi mengajar Quran, nak minta daripada Nabi. Lantaran itu mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar guru-guru untuk pulang bersama mereka mengajar agama dan Al-Quran. Lantas Nabi memutuskan untuk pulang bersama mereka 6 orang. Sebagian riwayat kata 6, sebagian riwayat kata 10 orang yang Nabi hantar tu. Jadi bila guru ni, dia orang bukanlah pakar perang, bukanlah orang yang tak nampak ketokohan macam Khalid bin Walid ke, kan? Tak, Nabi hantar yang pandai-pandai lah, guru-guru Al-Quran. Tak pandai sangat nak perang ni, tak hebat lah. Dalam riwayat Bukhari menyatakan bilangan mereka 10 orang, di mana ketuanya adalah Marthad bin Abil Marthad Al-Ghanawi. Sebagian kata dia sebagai ketua pasukan, ada sebagian dalam riwayat Abu Ishaq. Menurut laporan Ibnu Ishaq, mereka sementara menurut riwayat Bukhari, ketua yang dilantik itu adalah Asim bin Thabit, kan? Jadi ada dua lah, mungkin Marthad yang jadi ketua, mungkin Asim yang menjadi ketua. Asim ni, Marthad dulu kita cerita. Saya ingatlah peristiwa dia dalam perang Badar. Ni mukjizat juga Nabi pada dia. Dialah antara orang yang pergi perang Badar, tak bawa apa, yang bawa tongkai kayu adalah parang. Dia bawa parang, bukan pedang. Kalau pedang ni hebatlah, memang besi kuat. Parang ni kadang nak tebang pokok kurma je, apa tu ranting-ranting catas-catas, tak sesuai nak perang pun. Tapi dia bawa yang tu je. Bila masuk dalam medan perang Badar, parang dia ni kena cantas dengan pedang orang, patah, putus, tinggal pemegangnya. Pergi dia lari pada Nabi, ya Rasulullah, habis dah aku punya parang. Nabi tengok ke kanan, kalang kabut tengah perang. Nabi tengok ke kanan, ada pelepah tamar. Pelepah tamar, kan?
Nabi pegang pelepah taman, nah bagi pelepah taman yang ujung yang tak ada daun tu. Nah, Nabi bagi kat dia pelepah taman, pergi perang. Dia tak petikai. Kalau kita, apa bagi benda ni, apa guna benda ni, petikai macam-macam. Maka kita tak dapat. Kalau orang yang banyak petikai apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia takkan jumpa keistimewaan apa-apa. Tapi sahabat ni tak petikai. Dia, Nabi bagi pelepah tamat, dia capai pelepah tamat, terus pergi medan perang. Masuk medan perang, dia nak cantai, nak pukul musuh dengan kayu pelepah tamat tadi. Yang dia nampak, zoom, pedang. Jadi pedang, daripada pelepah tamat tu jadi pedang betul. Yang dia bawa perang dah putus. Ini pedang betul, pedang perang betul. Ni kan? Itu mukjizat Nabi SAW. Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu anhu. Ataupun ketuanya Asim bin Thabit, salah seorang lah. Asim bin Thabit ni siapa pula? Dia ni ipar kepada Umar Al-Khattab. Saudara perempuannya nama Jamilah. Dia Asim bin Thabit. Jamilah binti Thabit dikawini oleh Umar Al-Khattab. Dapat anak seorang lelaki. Nama anak Umar tu Asim juga, sama dengan pak saudara. Tapi dalam ni dia sebut atuk. Sebenarnya saya semak balik, bukan atuk, dia pak saudara dengan anak saudara. Jadi Asim bin Thabit ni adalah abang kepada Jamilah tadi. Jamilah itulah kahwin dengan Umar Al-Khattab, melahirkan Asim bin Umar Al-Khattab. Sahabat Nabi Asim tu pun anak Sayyidina Umar tu. Sempat lahir di zaman Nabi SAW. Jadi kedua-duanya hebat. Asim ni punya hebat. Sampai Nabi bila tanya dalam perang Badar, perang Badar 2 Hijrah, Nabi tanya, kamu nak pergi perang ni, macam mana cara kamu nak perang? Maka semua orang tak berani nak cerita pasal yang bawa tongkoi kayu. Nak cerita macam mana, kan? Perang. Asim ketika tu dia ada anak panah, ada tombak, ada pedang dia. Maka dia kata, dia bangun, ya Rasulullah. Dan Nabi tanya, cara kamu nak perang macam mana? Dia bangun cerita, kami ni, kalaulah orang tu musuh datang daripada 200 hasta, kita 200 meter lah, aku guna anak panahnya, tepat kena mati. Kalau daripada jauh, kalau dia datang dekat, mungkin boleh tombak, aku guna tombak, baling. Dan aku pastikan bila dia tombak tu kan, bila dah kena ke dia, aku akan pergi dan cincangkan dia dengan pedang. Bagi mati betul-betul, confirm bagi mati, kan? Itu cara kami berperang. Kalau dah datang dekat, guna pedang je, kan? Dan guna perisai kami. Maka Nabi bangga dengan cerita dia. Nabi kata, macam tu sepatutnya kamu berperang, cara dia. Ini cerita Asim bin Thabit. Datuk, dia sebut datuk dalam buku ni, tapi saya semak dia adalah pak saudara kepada Asim bin Umar. Siapa dia mak dia tadi? Jamilah. Kemudian utusan Rasulullah SAW berangkat kepada kaum itu. Tak kala mereka sampai di Ar-Raji', nama satu perigi, mata air, perigi lah, milik Bani Hudail, berdekatan Hijaz antara Rabi' dan Jeddah. Kau boleh tulis, dia lebih kurang 200 km daripada Madinah dan 200 km ke Mekah, tengah-tengah. Jauh tu, 200 km zaman naik kuda. Kuda kira paling laju. Kalau kita 200 sampai mana? Ipoh kan? Ipoh. Tu dia naik kuda main Ipoh. Kita kalau naik motor dah sakit belakang, kebas punggung, kan? Lenguh paha. Tu baru motor. Motor lagi laju kot pada kuda. Tak sanggup kita. Ni kuda 200 kilometer. Tak kala mereka sampai di Raji', iaitu mata kita sebut perigi lah, perigi Bani Huzail, berdekatan dengan Hijaz antara Rabi' dan Jeddah. Rombongan itu merupakan telah meminta bantuan kepada Huzail, yang dikatakan mereka itu ialah Bani Lihyan. Bani Lihyan mengekori mereka. Sebenarnya ni perangkap. Jadi dia orang tipu Nabi, khianat Nabi. Datang konon nak minta pendakwah, tapi dia orang dah berpakat diupah oleh Bani Lihyan. Bani Lihyan ni satu kabilah di Mekah yang berdendam dengan sahabat Nabi. Dendam pasal apa? Dan perang Badar dulu, perang Uhud dulu,
sahabat Nabi bunuh mak bapak dia orang, abang dia orang, dia orang dendam. Kalau boleh nak bunuh berapa orang lagi kawan-kawan Nabi ni. Sebab tu hantar upah ni, konon berlakon kata nak minta pendakwah. Nabi hantar mai, bila ada sampai situ, Bani Lahyan keluar kepung. Rupanya perangkap, bukan betul-betul nak pendakwah tu. Jejak mereka dikesan dan akhirnya mereka ditemui oleh Bani Lahyan lalu mengepung. Tetapi sebelum itu kumpulan umat Islam itu sempat melarikan diri ke tempat tinggi. Sempatlah lari kat bukit, berlindung kat bukit. Lantas Bani Lahyan berkata, kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di kalangan kamu jika kamu mau turun daripada bukit tu. Dia kata kalau kau serah diri, kami tak akan bunuh. Bani Lahyan ni konon janji dia. Adapun Asim, maka dia kata aku takkan percaya puak ni. Dia dah tipu kita sekali dah, takkan kita nak percaya kali kedua. Dia dah tipu kita mai daripada Madinah nak kata pendakwah, rupanya nak perangkap, dah tipu dah. Takkan kita nak percaya lagi janji yang kedua. Aku takkan turun. Aku pasti macam mana pun lawan. Serah diri tidak. Maka dia enggan turun lalu bertempur dengan mereka bersama sahabat-sahabat, sehingga akhirnya 7 orang di kalangan mereka terbunuh dengan anak panah. Tinggal 3 orang yang masih hidup. 7 syahid. Yang tinggal adalah Khubayb. Dia Hubayb ni ha kot. Ada buku dia tulis dengan kha ba ya ba. Khubayb. Ada buku dia tulis dengan ha, tak ada titik tu. Jadi mungkin Khubayb, mungkin Hubayb. Dan Zaid bin Dathinah, serta seorang lagi lelaki yang mungkin itu Asim itu sendiri. Asim yang saya sebut tadi hebat tu, kan? Sekali lagi kaum ini memberi jaminan, tinggal 3 orang, dia orang laung lagi sekali. Kau serah diri je, kami tak akan bunuh, kami akan bebaskan kamu. Sekali lagi dia buat janji. Jika mereka turun, lantas mereka pun bersetuju untuk turun. Tiga-tiga turun daripada bukit tempat sembunyi tadi ni. Akan tetapi setelah turun, rupanya mereka dikhianati, kena bohong lagi. Apabila mereka diikat dengan tali, ditangkap, tangkap dan diikat dengan tali mereka sendiri. Ikat, gari lah, kita kena gari. Lalu berkata lelaki Muslim yang ketiga itu, inilah pengkhianatan pertama. Ni pengkhianat. Lantas dia enggan ikut. Jadi orang tarik nak bawa pergi, dia lawan. Kena ikat dah. Lawan, kena pancung pula seorang. Itu Asim. Asim yang hebat saya kata tadi ni, yang apa ni, ipar kepada Umar Al-Khattab. Dia kena pancung. Daripada 3 orang tu, dia mula kena. Namun dia telah berkeras enggan mengikut. Lantaran itu dia dibunuh. Tinggal apa? 2 orang lagi. Siapa dia 2 orang tu? Khubayb dan Zaid bin Dathinah. Kena yang dengar betul-betul ni, ya. Bagi ingat nama tu. Kumpulan itu kemudian membawa Khubayb dan Zaid lalu menjualnya di Mekah. Ni dia. Dia orang tangkap pasal orang Mekah tawar. Siapa dapat orang ni, kawan Muhammad ni yang pernah ikut perang ni, kan, bawa mai, kami bayar dengan sekian banyak bayaran, kerana dia orang dendam, nak seksa, nak bunuh. Sebelum itu semasa perang Badar, mereka berdua telah membunuh pembesar Mekah ni, dendam dia orang. Khubayb dibeli oleh mereka lalu dipenjarakan. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuhnya. Dia dibawa keluar dari tanah haram menuju ke Tan'im. Khubayb. Jadi tak kala mereka telah bersedia hendak mensalibnya, dia berkata, benarkan aku solat 2 rakaat. Jadi sebelum cerita Khubayb ni, kita berhenti dulu. Ada cerita Asim. Karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Asim bin Thabit. Dia, dan daripada 3 tu dia yang kena bunuh tu, kan. Maka mayatnya dicampak, jenazah dia dicampak syahid ni. Jadi rupanya orang Mekah pun duk cari jenazah dia ni, nak Asim juga. Maka puak-puak yang bunuh Bani Lahyan tadi bagi tahu, kami dah bunuh, kau nak ambil pi lah tu, kawasan tu. Dia orang berebut nak ambil juga, walaupun jenazah, sebab nak jual. Orang dendam ni, dia nak walaupun hidup atau mati, mailah kami bayar. Jadi nak juga jenazah Asim, dia orang pergi nak ambil jenazah Asim tadi ni. Asim sebab dia juga antara yang didendam. Sebab dia antara orang yang perang dalam perang Badar yang membunuh pembesar Quraisy.
Jadi pergi pada jenazah dia, nampak tubuh badan jenazah dia. Pergi nak ambil, Allah datangkan lebah kerumun, penuh jenazah dia. Sampai dia orang nak ambil tak boleh halau lebah tu. Allah tak izinkan jenazah mulia syahid ni dihina oleh orang Quraisy. Tak boleh, Allah tak izin. Ini karamah. Allah jaga jenazah pun. Dia orang tunggu, dia orang berkemah tunggu bagi lebah tu kot lah. Lepas berapa jam lari kot, esok lari kot, tunggu tak lari juga. Datang hujan lebat, bawa jenazah yang 6-7 atas tu semua dah bawa pergi ke mana tak tahu. Dah termasuk dalam pasir tu jadi kubur dia orang. Dah dia orang cari tak jumpa dah. Besok bangun pagi tengok, tak ada dah. Hujan lebat semalam. Ya Allah selamatkan jenazah-jenazah mulia ini kerana kemuliaan mereka melaksanakan perintah Nabi, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Allah jaga hidup dan mati dia orang. Walaupun jaga macam mana ustaz, dah kena bunuh itulah peliharaan dia orang. Mati syahid lebih mulia, kan? Kena bunuh syahid mati yang paling mulia. Okey, itu cerita Asim, karamahnya. Berita dia orang ni, Nabi dah buat siaran langsung, live, laporan live, siaran langsung di Mekah, di Madinah. Nabi tahu apa berlaku pada Asim, apa berlaku pada Zaid kena tangkap, Hubaib kena tangkap, kan? Dikatakan Zaid juga akhirnya dibunuh juga, tinggal seorang je Hubaib. Nanti akan dicerita. Maka tak kalah hari nak dibunuh siapa dia, Hubaib ni, esoknya kata nak dibunuh. Maka nak bawa keluar daripada Madinah, Mekah. Dia orang Mekah ni jaga kehormatan tanah Mekah. Dia takkan bunuh dalam Mekah. Kalau nak bunuh dia bawa keluar. Mana tanah halal yang paling dekat? Ingat dari mana? Tanaim lah. Tanaim lebih kurang 5 km je dekat. Jadi bila nak dibunuh tu dia minta solat 2 rakaat dulu. Boleh tak aku nak semayang 2 rakaat? Mereka pun nak solat 2 rakaat, tak apalah, mayang kau nak semayang. Setelah selesai 2 rakaat, demi Allah kalaulah mereka tidak mengatakan aku ini takut mati, nasihat akan ku tambah nak 2 lagi. Tapi dia anggap nanti ku buat macam tu, dia orang kata aku penakut pula. Tak nak tunjuk Islam ni penakut, tak nak. Kalau boleh tunjuk Islam ni berani, hebat. Itu. Saya akan, kemudian dia berdoa, ya Allah hitunglah bilangan mereka, bunuhlah mereka semua dan jangan engkau tinggalkan seorang pun dari mereka. Musuh, dia doa bagi musuh ni kena bunuh. Sambil dia baca syair, tentera Ahzab itu mengepungku, membawa kabilahnya berkumpul di segenap arah, membawa datang anak pinak dan wanita, didekatkan daku pada batang kurma panjang dan teguh. Kepada Allah aku mengadu kesunyian setelah bencana, juga apa yang disediakan Ahzab di tempat pembaringanku. Arasy Tuhan memantapkan kesabaranku. Tatkala mereka mencincang daging tubuhku, mereka tawarkan kekufuran supaya maut tidak mengundang. Bergenang air mataku tiada mencurah. Tiada ku peduli andai ku dibunuh sebagai muslim. Di sebelah mana jua tubuhku terbaring, semua itu di sisi Tuhan yang Dia mahu. Diberkatinya semua sendi, daging dan hancur remuk. Setelah dia bersyair, Abu Sufyan berkata kepadanya, ini Abu Sufyan offer dia sebelum dia kena bunuh, sukakah engkau kalau Muhammad ada di sini? Mau tak engkau pergi Madinah, kau tangkap Muhammad, bawa mai sini, engkau bebas, boleh balik selamat, jumpa isteri, jumpa anak, tapi kau bawa Muhammad mai sini. Mau tak? Ni offer dia. Lalu kami penggal leher Muhammad dan kami selamatkan engkau kembali kepada keluargamu. Mau tak? Dia jawab, demi Allah tidak sama sekali. Wallahi, dia kata, takkan sama sekali. Aku takkan suka berada bersama keluargaku, bersenang lenang dengan keluargaku, sedangkan Muhammad berada di tempat ini yang kamu nak sakiti dia. Walaupun dicucuk dengan sebilah duri, aku takkan izin. Dia ni apa jenis ni? Kalau kita kena offer ni, tak kira engkau besar mana pun, yang penting aku selamat. Allahu Akbar, na'udzubillah. Tu iman cetek kita ni, iman kulit bawang kita ni,
Tapi para sahabat bila nak sakit Rasulullah, oh no, biar aku mati. Aku mati, keluarga aku mati, anak mati, aku sanggup. Yang penting Rasulullah selamat, tak kena cucuk kenduri. Cucuk kenduri pun tak nak. Kemudian mereka mensalibnya dan menghantar orang itu menjaga mayatnya. Lalu datanglah Amru bin Umayyah ad-Damri, dan dengan tipu helah dayanya dia berjaya membawa mayatnya keluar pada waktu malam, lalu dikebumikannya. Ini seorang sahabatlah Amru bin Damri, Amru bin Umayyah ad-Damri ini. Orang yang bertanggungjawab membunuh Khubayb adalah Uqbah bin Harith, kerana Khubayb telah membunuh bapanya dalam perang Badar. Itu dia dendam tu. Dalam hadis yang saya menyebut tentang Khubayb, ialah perintis melakukan solat 2 rakaat sebelum mati, sebelum dibunuh. Nabi tak pernah ngajar. Kan orang duk laum, Nabi tak buat, tak boleh buat, bid'ah. Nabi tak buat pun, tahlil, Nabi buat tak? Tak buat, bid'ah. Apa dia lagi? Talqin, Nabi tak buat pun, bid'ah. Kan apa lagi? Dia kata baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak pernah suruh Yasin malam Jumaat pun, bid'ah. Buat tu bid'ah, Nabi tak buat, bid'ah, Nabi tak buat, bid'ah. Ini Nabi pernah buat tak? Sembahyang sebelum kena bunuh 2 rakaat, Nabi tak nak mengajar ni. Dia orang pertama pandai-pandai buat. Dia orang pertama yang pandai-pandai buat. Minta nak kena bunuh, kejap aku nak sembahyang 2 rakaat. Jadi kalau suara saya ni boleh sampailah kepada banduan yang akan dikenakan hukum bunuh, minta sebelum kena gantung tu, tali gantung ke kerusi elektriknya, minta izin sembahyang 2 rakaat dulu. Buat seperti mana Sayyidina Khubayb ini. Sembahyang 2 rakaat, doa lah. Doa bukan nak doa selamat. Nak selamat apa tadi gantung lah. Doa bagi mati husnul khatimah, ampun dosa, taubat sebenar-benar, dosa diampun. Itu dia. Jadi dia orang pertama buat benda tu. Nabi tak pernah mengajar pun. Adakah dia masuk neraka? Tak. Ini sahabat, tetap sahabat, dan dia tetap syahid. Matinya syahid. Khubayb ialah perintis. Perintis maksudnya orang pertama kali lah kan, yang kali pertama yang buat solat 2 rakaat sebelum kena bunuh. Ketika ia sedang ditawan, ia melihat dia dilihat makan segugus buah anggur sedang di Mekah. Ketika itu tidak terdapat buah anggur. Sementara Zaid bin Dathinah pula dibunuh oleh Safwan bin Umayyah sebagai membela kematian. Zaid kena bunuh. Tadi tinggal 2 orang kan, Zaid dengan Khubayb. Ni cerita Khubayb. Khubayb sehari sebelum besoknya nak kena bawa pancung tadi ni, sehari dia masih di penjara. Penjara dia orang kena ikat tengah panas lah. Ikat tengah panas. Ketika tu dia minta izin daripada keluarga yang nak bunuh dia ni, minta pisau. Pisau apa? Bukan pisau nak potong tali, bukan pisau nak rantai, dia orang rantai. Ikat dia tu rantai. Jadi minta pisau nak cukur trim bagi smart sikit, kan, handsome, biar mati dalam keadaan begitu. Okey, dia orang bagilah pisau. Pisau kecil je lah, pisau untuk cukur-cukur ni. Ketika tangan dia pegang pisau, seorang ibu bawa anak kecil, anak budak-budak setahun 2 tahun dah boleh lari itu, jalan tak jauh lah daripada tempat dia duduk ni, Khubayb ni. Tiba-tiba anak tadi terlepas dari tangan mak dia, lari mai duduk atas riba Khubayb tadi. Bayangkan dia banduan, pegang pisau, budak duduk atas riba. Waktu ni lah nak letak pisau kat budak ni kan, ugut, buka aku kata pancung. Kalau boleh ambil kesempatan, tapi dia tak. Dia tengok mak budak tu menggeletar punya takut dengan anak dia duduk kat banduan. Maka dia tenangkan ibu tadi. Dia kata, wahai ibu, engkau jangan risau, aku takkan apa-apa. Pisau ni bukan untuk dia. Tapi dia sambil cukur-cukur biasalah. Waktu tu ibu tadi ni nampak dia makan anggur. Anggur fresh. Mekah mana ada anggur fresh? Ini karamah. Keramat, orang kata keramat wali. Inilah karamahnya. Benda mustahil berlaku, tapi jadi. Makan anggur fresh. Mekah mana ada buah tanaman. Nak dapat buah paling dekat datang dari mana? Dari Taif. Taif 100 km. Perjalanan zaman tu seminggu juga. Boleh jadi 3-4 hari lah nak sampai. 3-4 hari apa jadi kat anggur? Kecut habis lah, kering kismis lah. Mana ada anggur fresh? Tak pernah rasa orang Mekah anggur fresh. Tapi si Khubayb ni boleh makan anggur. Dia pun heran, dari mana dapat anggur ni? Ini karamah Allah berikan kepada orang yang cinta Rasulullah. Siapa yang cinta Rasulullah,
pasti ada keistimewaan yang Allah beri pada dia. Bukan cinta main-main, cinta sungguh-sungguh, benar-benar cinta. Salah satu bukti jelas orang yang sungguh-sungguh cinta bila dengarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, salawat tak pernah lepas mulut. Ini tanda mudah kita nak kenal orang betul-betul ke cinta ataupun bohong cinta dia, kan? Jadi ini para sahabat, orang yang cinta, Allah bagi macam-macam keistimewaan pada dia. Tapi dia orang tak pernah solat hajat minta bebas, jangan kena bunuh, tak ada. Biar nak kena bunuh tak kisah, yang penting Rasulullah SAW, jangan sakiti Rasulullah, misi Nabi dilaksanakan. Yang ni pun berlaku pada dia ni, Nabi cerita secara langsung, live, laporan live. Oh, dia sekarang kena ikat, dia sekarang pegang pisau, dia sekarang makan anggur, kan? Itu esoknya dia sekarang dibawa keluar daripada Mekah ke Tan'im, dia sekarang nak dibunuh, dia sekarang demikian. Benda tu sampai langsung pada Nabi. Zaman tak ada internet, tak ada broadcast apa semua nak hantar awal-awal ni, kan? Tapi Nabi boleh tahu dengan detail apa yang berlaku. Itu mukjizat baginda Nabi SAW. Jadi dia katakan Zaid bin Dathinah, kawan dia seorang lagi, dibunuh oleh Safwan bin Umayyah yang berdendam juga kerana Umayyah bin Khalaf, bapa dia Umayyah bin Khalaf. Tulis sikit nama saya sebut ni, tambah lagi Umayyah, dia sebut Umayyah bin Khalaf. Bukan senang nak cari nama-nama tu, kita dah sebut, tulis kan? Safwan ni banyaklah cerita, kalau saya nak selit-selit cerita Safwan ni, akhirnya masuk Islam juga Safwan ni, tapi lewat tahun 8 Hijrah baru dia masuk Islam. Itu pun dipaksa oleh kawannya, Amr bin Nufail, tak salah, seorang lagi kawan dia yang ajak dia masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam, Safwan bin Umayyah ni. Tapi ni zaman tahun 4 Hijrah, belum Islam lagi. Dia masuk Islam 8 tu, tahun 8 Hijrah. Okey, kembali pada nota tadi, muka surat 431. Orang-orang Quraisy menghantar utusan pergi memotong sebahagian tubuh Asim. Ni cerita lebah tadi, nak pergi cari jenazah Asim, agar mereka benar-benar dapat meyakini kerana Asim telah dibunuh. Suruh pancung kepala dah, tak bawa badan pun, pancung kepala, bawa mai tunjuk, kata dia memang dah kena bunuh. Kerana Asim telah membunuh salah seorang pembesar Quraisy semasa perang Badar. Tetapi Allah telah mengutuskan sekumpulan lebah yang melindungi jasadnya daripada perlakuan utusan Quraisy itu, sehingga mereka tidak berupaya untuk menghampiri dan menyentuh jenazah tu sikit pun. Sebelum itu Asim telah berjanji kepada Allah bahawa dia tidak akan membiarkan dirinya disentuh. Ini dia bersumpah, dan sumpah doa minta pada Allah lah, supaya badannya jangan bagi orang musyrik pegang, jangan bagi sentuh. Ini Allah tunai. Tengok orang yang cinta Rasulullah, Allah tunai hajatnya, Allah muliakan jenazahnya, Allah muliakan hidupnya dan akhiratnya lebih lagi lah. Jangan dibiarkan disentuh oleh orang musyrikin atau dia menyentuh orang musyrik. Kan? Maksudnya, tak kala berita itu sampai kepada Umar, dia berkata Allah menjaga hamba-hambanya. Jadi Asim tadi ipar Umar. Jadi Umar dapat berita daripada Rasulullah, kata Asim ni Allah mulia gitu-gitu, maka betul lah dia pernah sebut benda tu. Ni cerita Umar, dia pernah janji biar jenazahnya jangan disentuh oleh orang musyrik. Allah izinkan, Allah tunaikan apa yang dia minta. Allah menjaga hambanya yang beriman setelah kematiannya sebagaimana dijagainya semasa dia hidup. Masya Allah. Itu peristiwa perang Ar-Raji' ataupun Sariyah Ar-Raji', ceritanya. Boleh ingat cerita dia? Cerita ni bagus. Satu-satu cerita kita ingat. Ingatlah satu cerita kan, diutus 10 orang pergi sampai di Bi'ir Raji'. Bi'ir Raji' ni telaga dekat Rabi', 200 km Madinah, 200 Mekah. Situ dikepung, nak dibunuh 10 orang, sembunyi atas bukit. Akhirnya 7 orang berjaya dibunuh awal-awal dengan anak panah, 3 selamat. Syahid sudah 7 orang, 3 selamat. Akhirnya mereka turun bawah, rupanya ditangkap, diikat. Dah diikat, seorang kena bunuh. Siapa dia? Asim bin Thabit, yang ipar Sayyidina Umar tadi ni, kena bunuh awal. Tinggal 2 dijual ke Mekah. Dan seorang daripada 2 tu, Zaid bin Dathinah, dah kena bunuh. Cerita Khubayb tadi yang makan anggur, kena ikat, nak ambil pisau apa semua, budak duduk atas riba.
tapi dia tak apa-apakan. Akhirnya ditawar untuk bawa Rasulullah, dia bebas. Dia kata, aku takkan izinkan. Aku seronok bersama isteri Rasulullah, engkau nak cucuk dengan jarum, aku takkan izinkan. Dan dialah yang sembahyang 2 rakaat sebelum upacara pembunuhan dia. Dan akhirnya dia syahid. Dan jenazah dia asalnya oleh orang musyrik diikat kat pokok kurma je, biar gitu, pokok batang kat batu tu je. Dia orang tinggal lah, biar jenazah tu kan. Tapi datang apa dia tadi, Amr bin Damri, dia datang curi dan dia kebumikan jenazah Khubayb tadi, kawan dia. Dan Asim bersumpah sebelum pergi lama dah, dia kata kalau boleh jenazah dia jangan bagi orang musyrik sentuh. Betul, ketika dia mati, lebah datang, orang musyrik tak boleh nak pancung tengkuk dia tu, tak boleh nak bunuh dia. Ini cerita kisah Bi'rur Raji' ataupun perang Raji'. Perang Raji'. Masya Allah. Bi'rul Ma'unah pula, ada masalah lagi? Okey. Bi'rul Ma'unah mungkin tak sempat kita nak baca ni. Kita baca sikit lah. Pada bulan yang terjadi tragedi Raji' itu 4 Hijrah. Bulan tu bulan Muharram, kan? Bulan Safar maksud saya. Yang berlaku ni Safar 4 Hijrah. Bulan yang sama juga berlaku lagi satu tragedi yang dahsyat dari yang pertama, iaitu terkenal dengan tragedi Bi'rul Ma'unah. Bi'ru itu telaga. Kita dah sebut apa, miqat kita Bir Ali kan, selalu orang sebut kan. Orang nak pergi Mekah daripada Madinah, singgah Masjid Bir Ali. Bir Ali, bir tu makna telaga, bukan bir. Bir tu makna telaga. Bi'ru. Tapi dia tak sebut bi itu, dia sebut bir saja. Bayara, telaga. Ini Bi'rul Ma'unah, peristiwa berlaku dekat dengan perigi ataupun telaga sumber air di tempat Ma'unah. Ringkasan kisahnya adalah Abu Barra' Amir bin Malik yang dipanggil dengan gelaran pemain tombak. Memang hebatlah. Ni dia orang ni macam kita juga sekarang ni, ada pingat-pingat kan. Pingat Jasa Bakti, Jasa Pendamai, JP. Ingat apa lagi? Macam itulah gelaran Datuk Sri, Tan Sri. Jadi sahabat-sahabat ni pun ada pingat yang disebut oleh Nabi. Tapi tak ada lah crown tu. Semua Nabi gelar. Yang ni Khalid bin Walid, dia adalah Saifullahil Maslul. Gelarannya pedang Allah yang sentiasa terhunus. Maksud hebatlah dia, kalau perang memang menangnya. Khalid ibn Walid. Sayyidina Hamzah digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah. Sayyidina Umar digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq itu bukan nama dia, gelaran. Faruq maknanya orang yang dapat bezakan antara batil dan hak, yang benar dan salah. Orang ni tak berani, dia masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam terus terang, aku Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Nak pergi hijrah pun dia terang-terang, dia bagi tahu isyarat cerita. Orang lain pergi hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, takut-takut. Dia pergi ke Kaabah, duduk kat Kaabah, tawaf dulu, nak pergi Madinah ni. Dia kata siapa yang nak bagi isterinya jadi janda, nak bagi anaknya jadi anak yatim, sekat, aku sekarang nak pergi Madinah. Semua orang tak berani halang dia. Faruq, sampai terang-terang dia sebut, sampai orang tak berani nak lawannya. Ia adalah gelaran-gelaran lain. Sayyidina Abu Bakar, gelaran yang paling mulia, yang paling tinggi punya gelaran, As-Siddiq, orang yang sangat jujur, Siddiq. Ini pemain tombak, hebat dia tombak. Amr bin Malik datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah menyerunya supaya memeluk Islam. Tetapi dia tidak menerima dan tidak pula menolak, dia diamnya. Tetapi dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak engkau utuskan sahabatmu kepada penduduk Najd, yang kawasan Ma'unah itulah, menyeru mereka kepada agamamu? Kalau engkau berbuat begitu, aku yakin mereka akan menerimanya. Baginda menjawab, aku bimbang keselamatan sahabatku daripada penduduk Najd. Abu Barra berkata, aku menjadi penjamin dan pelindung mereka.
Amir bin Malik tadilah. Dia kata aku boleh tolong, jamin dia orang takkan diapa-apakan. Kau hantarlah pergi dakwah Islam di Bi'ru Ma'unah sana tu, aku jamin dia orang selamat. Kan? Aku menjamin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus 40 orang lelaki. Menurut riwayat Ibn Ishaq, dalam hadis sahih menyebut 70. Yang kuatnya ada 70. Ternyata bahawa yang tepatnya ialah seperti yang terdapat dalam hadis sahih. Rasulullah SAW melantik Munzir bin Amru sebagai yang digelar, yang dibebaskan untuk mati, menjadi ketua mereka. Ini gelaran dia pula. Mereka adalah di kalangan umat Islam yang paling baik, paling alim, paling pandai ngaji Quran dan sebagainya. Hebat-hebat ni, banyaknya penghafal Al-Quran. Ulama Quran ni, sahabat Nabi ni, pandai bahasa Arab. Nak hantar begini. Orang yang terhormat, pemimpin kaum dan ahli mahir tentang Quran. Kemudian mereka pun berjalan sambil mencari kayu api pada waktu siang untuk dibuat belanja, membeli makanan kepada ahli Sufah, ahli Sufah Madinah. Sambil berjalan itu mereka bertadarus Al-Quran. Dia kan, sambil berjalan, sambil cari kayu api ni, duduk baca Quran. Engkau baca, dia sambung, kau ni sambung, kau ni sambung, kau ni sambung. Hafal lah maksudnya, dengan hafalan. Kita mana ada tengah baca Quran bersembang. Kan? Jangan kata tengah kerja nak baca Quran, tengah baca Quran pun duk sembang. Tok-tek, kawan tu baca, dia seorang je baca, orang lain nyonyok. Mana pahala tadarus nak dapat? Rugi orang patut tadarus. Kata tadarus 1 juzuk, kita dapat pahala 1 juzuk. Kalau kita baca semuka, pasing, kita dengar semua bacaan orang, kita dengar, tak baca pun kita tengok, kita dapat pahala semua yang dia baca. Ni dah, bila tamat kita sadaqallah, kita pun popek, tak habis-habis kita punya Quran kita sendiri pula. Kan? Duk sembang, tak dengar dia baca, tak dengar, pahala kita semuka aja. Mana dapat 1 juzuk, tak dengar. Tadarus ni saling baca dan dengar bacaan. Dosalah tak menghormati Al-Quran. Jadi time bacaan Al-Quran ni kita patut fastami'u lahu wa ansitu, kata Al-Quran. Allah suruh diam kerana suara Quran sedang dibaca, dan dengar. Kan? Okey, dia orang ni sambil baca Quran, sambil berjalan itu mereka bertadarus Al-Quran dan sembahyang pada waktu malam. Itu amalan biasa. Tengah malam macam mana pun tak tinggal tahajud. Musafir letih tak? Oh, musafir letih. Saya nak balik kampung Kedah kan jauh pun, dengan kereta kan, selesa lah kereta, aircon semua. Sampai kampung rumah, letih dah kan, terbaring kan, tidur lena. Dia orang tak ada, tengah jalan ke mana ke, tetap jaga amalan sunnah Nabi. Semayang sunat tak tinggal, terlebih lagi semayang malam. Itu kekuatan dia orang. Kita bila kuat baru nak semayang kan, bila lemah tak ada nak semayang, letih rehat dulu. Dia orang letih lah nak pulun untuk semayang, sebab itu kekuatan, energi dia. Bila letih semayang, dapat bersemangat, tenaga, besok perang pun boleh kan. Kita memang tak boleh nak perang iman nak perang dengan selimut pun kalah. Nak tutup aircon pun tak jadi kan, bantai pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam mana kita nak berperang zaman zaman Imam Mahdi nanti kan. Sehingga bila mereka sampai di Bir Ma'unah, iaitu sebuah tempat antara perkampungan Bani Amir dan Bani Sulaim, mereka pun singgah untuk rehat R&R. Saudara Ummu Sulaim, Haram bin Milhan, diutuskan oleh mereka supaya pergi berjumpa seteru Allah, Amir bin Tufail. Ini musuh Allah, Amir bin Tufail, dan menyampai surat Rasulullah SAW. Malangnya dia langsung tidak memandang surat Rasulullah, lalu menyuruh seorang lelaki menikam Haram, utusan tadi ni.
kan? Haram ni sepupu Haram bin bin Minhan, saudara, mak saudara kepada Anas bin Malik, saudara pada Ummu Sulaim. Dengan tombak di belakangnya, tikam, terus bunuh utusan. Setelah tombak itu tertusuk di tubuhnya dan dilihat darah memecik keluar, maka mak haram pun menjerit, Allahu Akbar, aku menang demi Tuhan Kaabah. Oh, menang, kena tikam. Itu sahabat cari benda tu, cari kena tikam dalam perang biar syahid. Ini angan-angan dia orang, cita-cita hidup. Mana ada di kalangan zaman kita ni orang, apa cita-cita adik cita-cita apa? Nak mati syahid. Mana ada. Cita-cita doktor lah, itulah, inilah. Semua dia orang cita-cita dia mati syahid. Sebab tu dengar je Nabi kata nak perang, berebut, saya nak pergi. Bukan saya tak nak pergi, saya tak nak pergi. Kemudian musuh Allah itu segera mengerahkan kaumnya daripada Bani Amir untuk bunuh saki-baki teman haram tadi ni. Tetapi mereka enggan menyahut seruannya disebabkan perlindungan yang diberikan oleh Abu Barra. Sampai Abu Barra ni orang kampung dia, orang berpengaruh, yang kata tadi aku lindung dia orang daripada serangan. Jadi dia orang berhormatlah, kan, pembesar dia orang ni lindung orang ni, takkan kita nak pergi bunuh. Jadi Amir bin Tufail tadi suruh pergi bunuh saki-baki. Dia orang dengar, dia orang tu dilindungi oleh siapa dia nama? Abu Barra tadi ni. Takkan kita nak serang, kan? Dijamin. Dia orang tak menyahut seruan Amir bin Tufail suruh pergi serang. Kemudian dia mengerahkan Bani Sulaim, lalu di kalangan mereka menyahutlah kabilah Usayyah, Ri'lin dan Zakwan. Ini musuh. Dia orang ni berani. Dia tak kisah siapa lindung dia. Okey, engkau suruh kami bunuh, kami pergi, kan? Maka mereka pun datang mengepung sahabat Rasulullah SAW lalu bertempur, sehingga akhirnya semua sahabat Rasulullah SAW itu terbunuh kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Ini seorang daripada 70 tadi, dia seorang je yang selamat. Masya Allah. Kerana dia berpura-pura mati. Bila orang seorang dia buat mati. Di kalangan mereka yang terkorban, lantaran itu dia selamat dan sempat hidup sehingga akhirnya dia gugur dalam perang Khandaq. Waktu perang ni dia selamatlah. Tahun 4 Hijrah dia selamat. Dari perang Khandaq tahun 6 Hijrah dia bersyahid di sana. Berita sampai pada Rasulullah tu cerita daripada dia. Cerita dia lah, cerita gini-gini kena serang dan sebagainya. Sampai pada Nabi SAW, Nabi terus angkat tangan berdoa semayang kunut, semayang baca doa kunut dalam setiap semayang sepanjang sebulan. Semayang zuhur pun Nabi kunut, semayang asar pun kunut, maghrib, isyak, subuh lagi lah. 5 waktu kunut setiap hari, 30 hari. Kunut nazilah, doa bagi kabilah Ri'lin dan Zakwan yang menyerang sahabat 70 orang tadi, syahid semua. Bagi kena semua, kan? Masya-Allah. Ketika kejadian itu, Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Munzir bin Uqbah Al-Amir sedang mengembala ternakan orang Islam. Tiba-tiba mereka terlihat burung-burung berterbangan di atas mereka menuju ke tempat tragedi itu. Munzir pun turun dan bertempur dengan orang musyrikin itu sehingga dia juga turut terbunuh bersama sahabat yang lain. Amr bin Umayyah Ad-Damri pula ditangkap sebagai tawanan. Tetapi setelah Amr diberitahu dia berasal daripada kabilah Mudar, Amir pun menepuk dahinya. Silaplah, kabilah Mudar ni orang berpengaruh kuat. Kalau dia orang serang, habis kita. Engkau dah tangkap orang kabilah Mudar, orang kampung dia, kan? Saat lagi dia orang serang, Mudar ni kabilah yang ramai, paling ramai. Kampung yang paling ramai adalah kampung kabilah Mudar, kan? Jadi Amir tu boleh, Allah, engkau buat bagi dia sakit. Takutlah, takut sampai ke Mudar serang kita, habis. Takut. Kemudian membebaskan, tak apa, lepas dia, percuma aja. Sebagai melunaskan kewajiban ibunya yang dikenakan membebaskan hamba sahaya. Amr bin Umayyah Ad-Damri pula pulang bertemu Nabi SAW memberitahu berita mendukacitakan itu. 70 orang Muslim yang terbaik itu telah pun dibunuh. Mereka berita menyayatkan hati yang mengingatkan mereka jumlah korban Uhud. Tetapi mereka yang terkorban di Uhud memang benar-benar keluar untuk berperang. Sedangkan mereka yang pergi Bir Ma'unah 70 orang ni bukan untuk perang, untuk dakwah.
untuk mengajar Quran, mengajar Islam, tapi kena kepung, kena bunuh. Ini pengkhianatan disebut. Dan tujuan tadi lain, tapi jadi benda perang. Dalam perjalanan pulang ketika sampai di Qarqarah, iaitu pada permukaan sebuah lorong, Amru singgah berehat di sebuah sebatang pokok. Kemudian datanglah dua orang lelaki daripada Bani Kilab yang sama-sama singgah situ. Ketika dua orang lelaki itu tertidur, Amru telah membunuh mereka. Mengikut perkiraannya, dia ni adalah berjaya membalas dendam terhadap kematian sahabat-sahabatnya. Dia ingat dia orang ni, orang tadilah yang kejar dia tu, kan? Nak kejar dia, dia selamat. Amru bin Umayyah Ad-Damri ni lari. Dia ingat dua orang ni pun musuh sana yang nak bunuh dia. Tengok dua orang tu bunuh, dia bunuh dulu. Dua orang tu tertidur, dia bunuh. Dia tidak menyeri bahawa dua orang lelaki itu mempunyai perjanjian keamanan bersama Rasulullah SAW. Jadi silaplah, bunuh, tersilap orang. Rupanya dia ni bukan pasukan musuh yang cari nak bunuh tu. Dia ni masih ada ikatan perjanjian selamat dengan Rasulullah. Jadi kalau ada ikatan perjanjian selamat dengan Rasulullah, tak boleh, walaupun dia tak Islam, tak boleh bunuh dia. Setelah sampai di Madinah, dia pun beritahu Rasulullah SAW apa yang dilakukan. Rasulullah berkata, kamu telah membunuh dua orang, terpaksalah aku menjelaskan pembayaran diat kepada mereka berdua. Jadi kau bunuh orang bukan musuh, jadi terpaksa kena bayar diat. Diat ni denda lah, bahasa senang kita faham, denda pembunuhan. Kalau bunuh satu jiwa tak sengaja pun, kalau tak sengaja, kena bayar diat. Diat dendanya adalah 100 ekor unta untuk satu jiwa orang. Kalau bunuh dua orang, 200 ekor unta. Kalau nilai ringgit, satu unta berapa ribu? Katalah paling murah 3,000. Beli cara borong atas lori kot ni, 3,000 murah tu. Biasa 4,500 kan. Dah nak beli 100 ekor mungkin dapat murah lah. 3,000 kita kata. 100 ekor dah 300,000 ringgit satu jiwa. Ni dah bunuh bom hancur pun kena denda sekarang hari dah habis selamat. Hancur bunuh pun itulah dunia kita sekarang. Tapi sebenarnya tidak, kena bunuh sampai macam ni hukum Islam. Kemudian baginda pun berusaha mengumpulkan harta yang dipungut daripada umat Islam dan sekutu mereka, termasuk orang Yahudi, untuk menjelaskan bayaran diat kerana Amru tadi salah bunuh orang, tersilap. Tersilap takkan dibunuh secara qisas, sebab dia tak sengaja. Kalau tak sengaja, dia tahu, dia ingat musuh, rupanya orang ni bukan musuh. Inilah yang menjadi punca tercetusnya perang Bani Nadir, seperti yang akan disentuhkan nanti. Bani Nadir ni Yahudi, perkampungan Bani Nadir. Nabi SAW sangat sedih dengan tragedi berlaku. Di samping tragedi Rajiq baru je berlaku, 7-10 orang dah kena bunuh, yang kedua-duanya berlaku dalam jarak beberapa hari sahaja dengan Bi'ru Ma'unah. Kesedihan dan kebimbangan baginda itu terlalu mencengkam perasaannya, sehingga akhirnya baginda mendoakan kecelakaan kepada kaum-kaum dan kabilah yang melakukan pengkhianatan itu dan membunuh para sahabatnya. Dalam riwayat Sahih Bukhari ada menyebutkan hadis dari Anas yang berkata, Nabi SAW telah mendoakan kecelakaan terhadap mereka yang membunuh para sahabatnya di Bir Ma'unah selama 30 pagi, 30 hari sebulan. Baginda berdoa dalam solat subuh memohon kecelakaan terhadap kabilah Ri'lin dan Zakwan. Ini nama kabilah yang menyerang bunuh 70 orang tu. Lihyan dan Usayyah yang serang sahabat 10 orang tadi ni, Raji' tadi. Dalam doanya baginda menyebut Usayyah telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menurunkan kepada nabinya ayat Al-Quran yang suatu ketika dahulu kami pernah membacanya kemudian dimansuhkan. Ayat ni ayat yang telah dimansuh daripada ayat Quran. Dulu ada. Apa dia maksudnya? Sampaikan kepada kami, sampaikan kepada kaum kami bahawa kami telah bertemu Tuhan kami, lalu dia redha kepada kami dan kami pun redha kepadanya. Setelah itu barulah Rasulullah SAW berhenti berdoa dalam kunutnya selama sebulan. Ya. Masya Allah. Maksudnya sahabat yang mati itu redha dah apa yang berlaku, seronok dah. Mati syahid pun dia orang redha, gembira, seolah Allah jadikan berlaku peristiwa syahid tu itu hadiah untuk dia orang, bukan bencana. Maka Nabi pun tak apalah, berhentikan doa tu. Kira doa nak bagi hancur.
kepada Bani yang menyerang ni. Tapi bila dapat ayat bahawa mereka yang mati syahid tu redha, suka, gembira, kan? Allah redha pada dia orang dengan bagi mati syahid, dia orang pun redha, suka kerana dapat mati syahid. Jadi Nabi tak payahlah nak doa lagi dah untuk puak-puak yang serang tu, kan? Masya Allah, itulah peristiwa yang sangat menyayatkan, dan itu menjadi sebab sehingga Nabi sentiasa doa. Malah dikatakan setelah tu pun ada riwayat yang Nabi masih meneruskan doa qunut, tapi tak kerap. Yang 30 hari ni berturut-turut setiap hari, setiap pagi subuh. Ada riwayat mengatakan waktu lain juga. Tapi setelah tu ada riwayat mengatakan Nabi masih teruskan doa qunut, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya ada ketika Nabi doa qunut dan tak ada. Itu menjadi salah satu daripada dalil bahawa doa qunut subuh bagi Imam Asy-Syafi'i. Dan doa qunut waktu lain boleh tak? Boleh. Itu qunut nazilah. Kita sekarang lebih baiklah kalau kita mampu buat. Kalau kita boleh baca doa qunut waktu zuhur rakaat terakhir, asar juga, maghrib, isyak, buat. Sebab kita kira dalam keadaan gawat lah ni. Ni kena, kan? Ni tak tahu kes nak naik pula kan, lepas PRM Melaka nanti nak. Jadi risau. Bila tu jadi bencana pula kita, kelas tutup pula, masjid kena tutup, ustaz duk terkurung pula dalam rumah, gatai kaki nak jalan tak boleh, kan? Allah, ingat senang lah dulu rumah. Kita ada biasa pum sana, keluar ni, maghrib keluar sini, zuhur keluar sana. Ni duk terkurung batu dalam rumah, kan? Tak boleh duk. Jadi muncullah boleh keluar juga beli barang. Alasan dulu tak rajin sangat nak pergi kedai, kan? Waktu PKP rajin pula nak pergi kedai. Pasal apa, dah jemu dulu dalam rumah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tak jadilah terkurung-kurung lagi, jangan. Alhamdulillah. Jadi itulah kita doa qunut. Jangan pelik. Kadang-kadang orang pelik. Saya pernah nak buat, takut bukan apa, takut nanti orang jadi pelik. Apa ustaz ni ingat subuh ke? Siang-siang hari doa. Dia tak faham. Jadi ada tempat masjid yang dah biasa qunut, okey saya baca doa qunut. Kalau dia rasa jadi imam, kan? Di rumah tiap hari saya zuhur buat, asar buat, maghrib, isyak buat sendiri, kan? Qunut. Tapi yalah, tak ingat doa ustaz, baca doa qunut biasa, Allah mahdina fi man hadai wa afina fi man afait pun boleh, kan? Ataupun doa khusus tentang Covid lah apa minta, tapi dengan bahasa Arab lah, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Itulah dua peristiwa besar, Bi'rul Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Dan Abdullah bin Unais tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.